Uh, Terima kasih Datuk Menteri. Dia masalah sekarang ialah satu, kita tak nampak peranan farma dalam pemasaran ni sekarang. Contohlah, mengapa Malaysia menjadi market ataupun tempat nak pasarkan buah-buahan daripada Thailand contohnya. Jadi kita jadi pasar pula kita ni. Jadi boleh katakan buah-buahan daripada Thailand tu sepanjang tahun ni ada di Malaysia ni. Lebih lagi di negeri sempadan, Kelantan, Perlis, Kedah umpamanya. Sehingga kan jadi mana berjayanya dari segi pemasaran. Tapi apa yang peranan farma ni memang tak jadi betul tu. Mungkinlah tadi Menteri sebut soal mungkin standard ataupun kualiti buah-buahan yang dilakukan oleh yang kedua kali macam Thailand, dia buat buah-buahan tu dia macam dia boleh buat jadual pengeluaran musim dia. Dia beritahu kali ni musim kita baru berbunga durian, dia dah pasar buah durian. Jadi bila buah durian kita masak kan, dah penuh orang, dah lama dah makan durian Thailand ni. Jadi barangkali ini yang kita tak dapat lakukan. Dan kalau kita pergi luar negara, memang barang Thailand yang keluar. Sehingga rambutan pun dia boleh pasar. Tapi kita ni tiap tahun dokong 30 sen sekilo pun. Free pun kita makan. Baru-baru ni contohnya di Kelantan. Tapi kita tak ada buat apa yang berlaku. Itu yang problem kita sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat beri pandangan itu. Sebenarnya memang kita mengambil perhatian dalam perancangan kita. Seperti pertama dan seperti yang saya kata tadi, bahawa sebelum kita nak pergi ke luar negara, kita nak pastikan bahawa kualiti kita, dalam kita macam kualiti kita, durian dan rambutan, sebab sekarang ni melalui MARDI kita perkenalkan rambutan budak sekolah. Kemudian kita kata durian yang di 21 mau sengking dan sebagainya. Itu yang pertama, kualiti dia. Bukan kerajaan cakap, malah kerajaan ada pula peruntukan. Yang mana ada tanam rambutan dia panggil, mana dulu boleh jadi rambutan durian singlet dia panggil, besar biji daripada kulit tu. Itu tebang, kita bagi peruntukan tanam yang baru. Buah-buahan pun sama. Itu utama. Yang kedua saya kata tadi ialah bila kita ada pasaran di luar negara, supply kita pula tak cukup. Itu yang ketiga, ada pula nak dapat pasaran. Saya kata durian contoh kita nak masuk ke luar negara, dia ada dari protokol dia, kena ada syarat dia. Bila kita nak masuk durian sekarang ni, kita boleh hantar ekspor durian beku. Itu hanya durian beku dibenarkan. Durian biji kita tak dapat lepas lagi kepada China, tapi Thailand lepas. Jadi itu sebab di Kementerian Pertanian kita letak, kita dipanggil, kita punya duta ada di beberapa buah negeri. Kita hantar pegawai kita sendiri, hantar pergi ke China, kita ada dekat Dubai, kita ada untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah protokol, peraturan. Kerana kalau dia nak, contoh kita nak durian, dia nak datang tu, kalau orang Cina dan Kementerian Cina tu kena datang ke Malaysia, dia nak tengok macam mana pokok durian kita tanam, apa baju kita pakai semua, baru kita boleh hantar ke sana. Jadi memang yang Berhormat cakap ini pakai ini cerita yang lama, tapi insyaAllah kita ke arah itu. Dalam masa yang sama sekarang ini kita juga nak kena pasti apakah bahan-bahan yang kita lihat mendapat potensi yang cukup besar di luar negara. Kita tengok selain pada durian yang Berhormat kata tadi, memang daripada talent kita sekarang ni tumpu kepada nangka madu. Memang mendapat pasaran yang cukup luas. Air tebu, bila MARDI dah buat kajian, dulu fresh madu tebu ni 2 minggu rosak. Now MARDI dah buat penemuan, dia boleh tahan sampai sebulan. Jadi kalau kita jual tebu ni sampai ke Dubai, dia orang memang suka air tebu fresh ni. Jadi kita sedang mengenal pasti yang saya kata tadi, is market driven. Memang sedang kita tuju ke arah itu. Dan insyaAllah kalau dalam kita mengatasi masalah ini juga, tanah tadi dia bangkit oleh Sungai Siput, masalah tanah dan sebagainya. Jadi kita menghadapi masalah sebab tanah ni ialah kerajaan negeri, milik kerajaan negeri. Kita kementerian kita boleh bagi peruntukan. Jadi kerana itu hari ini kerajaan negeri yang seperti Lenggung bangkitkan tadi, kita kena kabel TKPM, tanaman kekal pengeluaran makanan. Kita ada juga dipanggil lagi zon-zon pertanian yang kita mendapat kerjasama kerajaan negeri untuk memberi peluang
kepada kementerian untuk kita membanyakkan produk-produk ni. InsyaAllah kita memang ke arah itu. Dalam dasar pertanian negara yang keempat, memang kita menuju ke arah tu yang berhormat nyatakan tadi. Subsidi, pasal subsidi padi. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya apabila mendengar jawapan tadi, rasa sangat bimbang tentang apa yang sedang berlaku kepada industri pengeluaran padi di negara kita. Sejak saya di sekolah dulu sudah dikatakan niat kerajaan, sekolah rendah dulu, kerajaan kata nak mengeluarkan padi yang mencukupi untuk seluruh rakyat Malaysia, tapi sudah hampir 30 tahun tak cuba juga sampai kita kata hasrat kita. Daripada apa yang saya baca dalam peruntukan ini 13.13.0000, kita memberikan subsidi untuk 6 peringkat ataupun 6 kali untuk nasi yang kita makan ni. Satu, pemberian subsidi kepada harga padi. Nombor 2, pemberian subsidi bahagia padi. Nombor 3, insentif peningkatan hasil padi. Keempat, insentif pengeluaran padi. Kelima, subsidi harga beras. Keenam, subsidi benih padi sah. Yang saya khawatir ni, apakah sudah jadi kepada daya saing kita dalam pengeluaran padi ini? Apakah tindakan kerajaan untuk memastikan kita berdaya saing untuk mengeluarkan beras yang mencukupi untuk rakyat Malaysia dan dapat ada daya saing di dalam negara kita ini? Kerana saya rasa bimbang, 6 kali subsidi, 6 peringkat. Apakah cadangan kerajaan untuk memastikan kita boleh mengeluarkan beras dengan saingan yang lebih baik seperti di negara-negara lain yang tidak ada subsidi? Yang berhormat cakap sejak darjah 1, saya daripada lahir sampai sekarang duduk dalam sawah padi. Saya boleh nampak bagaimana penghasilan padi berlaku di dalam negara kita. Di tempat saya dulu setahun sekali, lebih kurang 2 tan hasil. Sekarang ini dengan usaha yang diberi oleh kerajaan, pembangunan-pembangunan yang dibuat, kita telah dapat menjadikan hasil padi 2 kali, 1 tahun 2 kali. Dan sekarang ini Mardi sedang buat kajian untuk kenalkan 5 kali 2 tahun. Kemudian daripada yield, hasil padi Mardi telah mengenalkan lebih kurang 40 jenis padi. Dan yang latest ini kita nak terlibat padi hybrid. Artinya di dalam hasil peningkatan pengeluaran padi, kita tidak boleh nafikan bahawa daripada mada, kadar dan sebagainya dalam negara kita memang meningkat. Namun demikian, self-sufficient kita memang baru 70%. Self-sufficient 70% ini banyak sebab. Di antaranya ialah pilih penambahan penduduk. Ialah kena 2 juta, orang asing je dah tambah 2 juta. Kemudian kita juga tidak nafikan bahawa ada dulu sawah-sawah padi, berlakulah padi sawah terbiar, tadi dibangkit oleh ada sawah padi dia buat arawana. Jadi ini kenkangan-kenkangan yang kita sedang, dan juga dengan perubahan cuaca, malapetaka, banjir mencangkak Kedah dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun kita memang sedar perkara itu. Sebab itu pokok sena dia lebih pandai sikit. Dia tanya, dia bimbang, dia tanya macam mana kalau perkara ini berlaku. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kerajaan nampak perkara ini. Dan malah bukan saja Malaysia, seluruh dunia. Saya pergi di peringkat antarabangsa, semua negara bimbang mengenai krisis makanan kerana perubahan cuaca yang tidak menentu. Oleh itu mengatasi masalah ini, kita telah pun yang berhormat pokok sena bagi berapa banyak sikit sikit je. Saya nak habis sikit je. Mengenai stok padi. Semua sikit-sikit dah ni. Stok padi ini yang berhormat saya nak nyatakan tadi bahawa kita ada simpan 239,000 metrik tan. Kita stockpile beras kita yang memang khas, bukan di bawah Bernas. Ini memang kerajaan punya sendiri. Jadi stockpile ni kita simpan 6 bulan. Bila sebab beras ni tak boleh simpan lebih daripada 6 bulan. Cukup 6 bulan, Bernas akan beli beras ni dan kita akan tambah. Dalam masa yang sama, Bernas juga dia juga ada stockpile dia juga 150,000 metrik tan. In case lah, kalau lah ditakdirkan apa-apa bencana alam, kita masih mampulah. Kalau saya tak silap saya dalam jumlah 150 dicampur dengan 239 ni, kita mampulah bertahan dalam 3 bulan kalau saya tak silap saya.
3 bulan. Jadi mengatasi masalah ini bukan saja kita sedar, bukan saja masalah nak keluarkan padi ni. Masalah benih padi pun penting. Itu sebab kita pun lihat dari segi keselamatan makanan, selain daripada hasil padi, benih padi pun kita sudah mula buat, orang kata bank benih padi, in case berlaku apa-apa, kita dah ada benih untuk kita nak macam kat Kedah banjir dah berlaku, tapi nasib baik ada bekalan dan kita boleh bagi petani untuk tanam dengan segera benih-benih padi sah yang kita ada simpan ini. Jadi pasti salah bangun ya, Mat. Ya, Yang Muhammad ni. Sikit ni, Yang Muhammad. Yang Mat Menteri, Yang Muhammad sebentar ya, Mat. Saya lupa maklumkan, saya ingin maklumkan sekarang bahwa jawapan ini saya akan panjangkan sehingga jam 4 petang nanti untuk kementerian seterusnya. Ya, 5 petang. Maaf, 5 petang. Ya, sila Mat pasti salah. Tadi saya minta sikit saja. Saya nak sebut ni, iaitu pertambahan penduduk. Tiap 10 tahun kita bertambah 5-6 juta penduduk. Beruas ni dia tak belajar buat itu. Yang Mat Menteri, tiap-tiap tahun kita punya growth rate, population growth rate is about 500-600,000. 10 tahun 5-6 juta. Itu sebab tak cukup-cukup beras. Alah, itu pun tak faham. Datuk Pengerusi boleh tambah. Tambah sikit. Dia tak faham soalan saya. Menteri yang jawab ya, Mat. Bukan population. Dalam pengeluaran beras ini, daya saing kita. Apakah kementerian hendak pastikan daya saing kita? Sebab itu saya kata 6 tahap subsidi, bukan population. Soalan dia silap faham isu yang saya bangkitkan. Daya saing tentang penanaman padi dan pengeluaran beras di negara kita. Saya nak satu jawapan. Daya saing. Kalau negara lain dia tak ada subsidi, boleh keluarkan beras yang mencukupi. Proporsional lebih faham masalah padi daripada beras lah.